Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Dialog Tiga Penjuru, dan di waktu ini kita berikan tumpuan kepada keputusan yang dibuat oleh Parlimen Israel untuk mengharamkan pertubuhan kerja-kerja kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations World Relief Agency di Gaza dan dilabelkan UNRWA ataupun UNRWA ini sebagai sebuah pertubuhan pengganas. Apakah implikasinya kepada situasi kemanusiaan di Gaza dan bagaimanakah pula bantuan-bantuan pada masa akan datang harus masuk ke dalam Gaza bagi mengurangkan kesengsaraan yang dihadapi kira-kira 2 juta rakyat Gaza khususnya, dan juga apa yang berlaku di tebing barat. Kita bersama-sama dengan 3 orang tetamu dan talian ketika ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia, Dr. Julfitri Johar, Pengerusi Global Peace Mission Malaysia GPM, dan juga Haji Jismi Johari, Presiden Malaysian Humanitarian Aid and Relief MAHA. Saya mulakan dahulu dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal. Susulan daripada keputusan ini, kita lihat dari sudut mata kemanusiaan dan juga bantuan perubatan dan juga makanan khusus kepada rakyat Gaza. Bagaimana pandangan doktor dan reaksi awal kita terhadap keputusan yang dibuat oleh Israel ini, doktor? Yang pertama sekali, terima kasih kepada Asrawani kerana telah mengadakan rancangan yang sangat penting ini supaya kita boleh beri pemahaman kepada rakyat Malaysia dan mereka yang terlibat dalam urusan bantuan khususnya. Um, yang pertama ialah UNRWA adalah organisasi bantuan kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang tertua. Dia ditubuhkan tahun 1949, lebih tua daripada lain-lain pertubuhan dalam orbit bangsa-bangsa bersatu seperti UNICEF, WHO dan sebagainya dari segi kerja-kerja kemanusiaan. Telah beroperasi sekarang berdekad lamanya, ya, dah hampir 8 dekad, 7 dekad lebih, dan ianya berpusat of course di Palestin, tapi bukan hanya di Palestin. Kita juga tahu bahawa UNRWA juga beroperasi di keseluruhannya 6 negara dan wilayah, iaitu Palestin termasuk Gaza dan tebing barat, Lebanon, Jordan dan Syria. Dan UNRWA berfungsi sebagai pertubuhan yang memberi bantuan kemanusiaan tapi juga memberikan ataupun menyediakan saluran untuk bantuan ataupun aktiviti berbentuk pembangunan apa yang boleh dibuat, ya, dari segi perubatan kesihatan dan juga dari segi pendidikan rakyat Palestin, terutama sekali kanak-kanak. Jadi UNRWA merupakan penyumbang utama ataupun pemboleh cara utama untuk kesihatan awam. Klinik-klinik hampir 300 semuanya yang dikendalikan oleh UNRWA. Kemudian lebih 700 buah sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh UNRWA seluruhnya. Dan beratus ribu kanak-kanak Palestin mendapat pendidikan di sekolah-sekolah UNRWA ini, termasuk di Gaza. Dan berjuta-juta semuanya, bukan hanya di Gaza tapi juga di tebing barat dan juga di Lebanon dan juga di Syria, yang mendapat akses kepada pendidikan dan kesihatan awam daripada fasiliti yang disediakan oleh UNRWA. UNRWA employs, ya, ataupun merupakan majikan kepada lebih daripada 30,000 orang anggota. Hanya 1,500 lebih kurang merupakan anggota antarabangsa, iaitu daripada negara-negara lain di bawah naungan Bangsa-Bangsa Bersatu. 25,000 lebih, 28,000 bergantung, berubah dari masa ke semasa, tahun ke tahun, adalah rakyat Palestin. Rakyat Palestin sendiri. Dan selebihnya rakyat negara-negara Arab yang berdekatan. Fungsi UNRWA ini sudah dipertikaikan oleh Israel. Bukan hanya sewaktu Perang Gaza yang sekarang ini, sejak Oktober 7 tahun lepas, tapi juga sebenarnya telah dipertikaikan lama oleh Israel. Nah, ini menjadi fokus ataupun puncanya mengapa mereka mengambil kesempatan untuk menggunakan dakwah ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal dan tidak munasabah sewaktu perang ini untuk mengadakan ataupun membawa usul rang undang-undang ke dalam Knesset, iaitu Parlimen Israel, untuk menyahkan UNRWA daripada bumi Palestin. Ini memang agenda mereka daripada awal, sebab dengan adanya UNRWA, ini adalah faktor yang paling penting. Dengan adanya UNRWA, maka terbitlah ataupun sahlah ada krisis Palestin. Yang kedua, dengan adanya UNRWA, ada pengiktirafan bangsa-bangsa bersatu yang diimplementasi
di lapangan. Kalau tidak, resolusi Bangsa-Bangsa Bersatu ni sama ada Security Council ataupun General Assembly hanya di New York saja. Tapi tak, ini di lapangan. Di lapangan boleh nampak UN bergerak untuk Palestin. Ini sangat-sangat besar maknanya. Dan yang ketiga ialah ia memberi pengiktirafan kepada hak rakyat Palestin yang telah diusir untuk kembali, sebab UNRWA sebenarnya juga walaupun dikatakan beroperasi di 5-6 negara dan wilayah ini, uh, dua wilayah itu adalah Gaza dan Tepi Barat, sebenarnya UNRWA beroperasi khususnya terutamanya di kem-kem pelarian, kem-kem pelarian. Even di Tepi Barat, sekolah-sekolah UNRWA itu banyaknya di kem-kem pelarian. Mereka yang telah lari daripada dalam Israel sekarang ke kawasan yang sekarang dikenali sebagai Tepi Barat. Sama juga di Gaza, sama di Lebanon, di Syria, di Jordan. Jadi perkara ini sebenarnya memberikan kesan, sebab kawasan yang lain tu memanglah ditadbir oleh negara-negara tersebut dan juga oleh Palestinian Authority, pentadbiran Palestin di Tebing Barat dan kerajaan Gaza sebelum ini di Gaza. Tapi fokus UNRWA tu di kem-kem pelarian. Kem pelarian ini yang menjadi punca mengapa Israel sangat anti UNRWA daripada dulu lagi. Sebab dengan adanya kem pelarian ini, hak rakyat Palestin tadi untuk kembali ke tempat asal mereka ada. Dan mereka hendak nafikan itu. Now, sebelum saya mengakhiri, allegation ataupun tuduhan yang dibuat oleh Israel terhadap kaki tangan UNRWA pada awal perang ini telah pun disiasat oleh pihak Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan 12 orang daripada 30,000 orang staf tadi, 12 orang telah dituduh ada kaitan dengan Hamas. Bangsa-Bangsa Bersatu telah dengan serta-merta menggantung 12 orang ni sambil siasatan dibuat. Selama siasatan dibuat, tidak ada bukti yang diberikan oleh Israel. Tapi sebab hendak memastikan UNRWA masih boleh berfungsi, Bangsa-Bangsa Bersatu orang kata on the side of caution. Kalau ada sedikit pertuduhan tu yang macam kena sikit-sikit pun, mereka dah ambil tindakan. Jadi daripada 12 orang tu, 9 memang diberhentikan terus. 9 memang diberhentikan terus. Dan itu dah dibuat. Kebanyakan negara yang pada asalnya telah suspend atau menggantung bantuan keuangan pada UNRWA, negara barat yang besar pada bulan November, Disember tahun lepas, telah pun kembali memberikan bantuan keuangan kepada UNRWA, kecuali Amerika Syarikat. Dan ini sama seperti tuduhan-tuduhan sebelum ini. Dan kalau nak ikutkan tuduhan sebelum ini, hanya 0.6% daripada staf UNRWA pernah dituduh dalam apa-apa bentuk berkaitan dengan Hamas atau kumpulan-kumpulan pejuang lain, dan tindakan telah diambil. Jadi sebenarnya tidak ada sebablah untuk orang undang-undang ini dibawa pun. Tapi Israel dengan jelas telah mengambil kesempatan untuk mengusulkan undang-undang ini, menggunakan empati dan simpati dan memutabelitkan cerita supaya sekurang-kurangnya di kalangan penyokong mereka di Barat, walaupun minoriti, kita tahu, sebab semua poll yang diadakan di Amerika, di UK menyatakan kebanyakan rakyat negara-negara tersebut sebenarnya menyokong gencatan senjata di Gaza. Tetapi untuk memastikan sokongan mereka ni tetap ada, mereka memutabelitkan cerita, dan inilah hasil. Ya, menarik juga kan ada laporan daripada media tempatan yang membuat pembandingan di antara sokongan terhadap Netanyahu ketika selepas daripada peristiwa 7 Oktober berbanding dengan September tahun ini, ada peningkatan walaupun sebelum ini menunjukkan populariti yang merudum oleh Netanyahu. Tapi bukan itu kupasan kita waktu ini. Kita masih lagi bicarakan tentang soal kebajikan dan kesejahteraan rakyat Gaza. Datuk, nanti kita kembali untuk menyentuh lebih banyak berkenaan dengan bagaimanakah Israel memainkan naratif itu untuk menggembeling sokongan antarabangsa yang ketika ini semakin pudar. Tapi sebelum itu, Dr. Zulfitri, mungkin ada perspektif tambahan, mungkin ditambah apa yang disebut oleh Datuk tadi, susulan daripada keputusan Knesset Israel ini. Ya, terima kasih Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita melihat bahawa saya suka untuk memetik kata-kata Antonio Guterres selaku sesagung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyebutkan bahawa there is no alternative for UNRWA
Bermakna kita melihat bahawa UNRWA adalah badan yang mengkoordinasi bukan sahaja bantuan kemanusiaan dalam 3 bentuk lah. Kita melihat dari sudut pendidikan, kesihatan, kemudian bantuan makanan, dan bukan saja hanya berada di sekitar dalam Palestin ataupun tebing barat dan juga Gaza, tapi juga mereka memberikan khidmat di mana pelarian Palestin yang ada, yang kita melihat hampir berjumlah 2.4 juta. So tentu apabila perkara ini dinafikan oleh pihak Israel yang perundangannya dibuat secara lokal dalaman, sudah tentu ia telah disebutkan sebagai telah mencabuli prinsip-prinsip kemanusiaan, yang mana Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu jelas menyebutkan bahawa walaupun ayatnya masih lagi lembut, iaitu Israel mesti memenuhi tuntutan undang-undang antarabangsa, kemudian international humanitarian law dan sebagainya, sudah jelas menunjukkan bahawa ini adalah usaha yang terancang dan berterusan untuk memastikan segala usaha untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestin itu telah diambil oleh pihak Israel. Sudah tentu ia memberikan kesan sebagai satu badan yang mengkoordinasi dari sudut pendidikan, kesihatan dan bantuan kemanusiaan, khususnya makanan. Sudah tentu ia memberikan kesan kepada rakyat Palestin. Dan ini usaha Israel untuk memastikan segala segenap aspek ataupun penjuru yang mereka boleh melemahkan perjuangan rakyat Palestin. Sudah tentu mereka akan menggunakan sehabis mungkin untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestin. Sudah tentu tuduhan-tuduhan yang seperti Dr. Faisal sebutkan pada awal menunjukkan bahawa taktik Israel ini sama saja. Kita lihat mereka menyerang Iran pun atas faktor sebab-sebab yang kita tidak boleh terima. Kemudian mereka menuduh pekerja UNRWA ini sebagai terlibat, hanya beberapa orang saja yang dituduh tanpa ada bukti yang jelas. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka sangat terdesak dan juga nak memastikan apa saja aspek ataupun sudut-sudut yang mereka boleh melemahkan perjuangan rakyat Palestin, mereka akan gunakan. Bahkan mereka juga tidak menghormati batas-batas kemanusiaan dengan mereka telah, kita lihat sepanjang setahun ataupun kita sebut genocide telah berlaku, kita melihat hampir 200 petugas-petugas kemanusiaan termasuk UNRWA yang telah terbunuh. Ini jelas orang kata mereka tidak menghormati batas-batas kemanusiaan. Sebab itu Antonio Guterres jelas menyebutkan there is no alternative kepada UNRWA, dan kita pun sudah bosan menyebutkan bahawa pelbagai pelanggaran telah dilakukan oleh pihak Israel. Kita melihat termasuk yang terbaru ini, mereka telah cuba untuk meminda ataupun membuat satu undang-undang untuk menghalang UNRWA daripada beroperasi dalam especially kawasan-kawasan pelarian Palestin. Jadi secara jelasnya kita menyebutkan bahawa kalau dari perspektif NGO, kita melihat ini satu pencabulan yang sekali lagi berterusan dan konsisten oleh pihak Israel, yang sepatutnya kita boleh usulkan supaya Israel ini apabila telah melanggar pelbagai resolusi undang-undang antarabangsa, sepatutnya mereka ni dinyahkan keluar daripada PBB selaras dengan artikel 6 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana memperuntukkan a member, saya bacakan, a member which has persistently violated the principle charter may be expelled from the organisation by General Assembly upon the recommendation by the Security Council. Jadi sekali lagi persoalannya, adakah Security Council akan mengambil tindakan terhadap Israel? Mungkin kita boleh bincang lebih lanjut mengenai hal itu kerana susulan daripada keputusan Parlimen Israel, Perdana Menteri United Kingdom sendiri, Keir Starmer, menyatakan bahawa bimbang dengan tindakan oleh Israel itu yang akhirnya akan menghambat usaha untuk memberikan bantuan dan sudut kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza. Tapi kita akan bincangkan selepas ini. Tapi saya nak beri ruang dahulu kepada Haji Ismi di waktu ini. Dia sebut tentang soal bantuan. Antara yang disebut oleh Perdana Menteri Israel ialah daripada rang undang-undang ini dalam masa 90 hari UNRWA akan diharamkan daripada ada sebarang aktiviti dengan the State of Israel dan juga sebarang aktiviti di Gaza, di tebing barat dan juga di Baitul Maqdis Timur, dan Israel akan bekerja sama rapat dengan rakan-rakan antarabangsa untuk memastikan bantuan kemanusiaan akan terus masuk ke Gaza. Respon daripada Cik Yusmi. Okey, Irfan. Saya tengok tindakan Israel ni lebih kepada ada perancangan lebih besar yang dia akan jalankan selepas pengharaman ataupun sekatan ke atas UNRWA ni. Pertama sekali,
kita tengok UNRWA ni diwujudkan pada tahun 1949 di bawah mandate Resolution 302/4 dan beroperasi sejak 1950 untuk mereka yang dalam definisi dia loss of livelihood, kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah dan sebagainya akibat daripada konflik mulai daripada 1 Jun 1946 hingga 15 Mei 1948. So ini klasifikasi orang-orang yang layak menerima services atau perkhidmatan di bawah UNRWA, termasuk anak-anak dan keturunan mereka, termasuk anak angkat. Jadi sehingga hari ini 5.9 juta orang Palestin layak menerima benefit ataupun perkhidmatan daripada UNRWA sendiri. Seperti mana Datuk Dr. mention tadi, UNRWA ni beroperasi di pelbagai negara. Ini adalah negara-negara di mana orang Palestin pada tahun 48 selepas Nakba meninggalkan rumah mereka dan tinggal di kem-kem pelarian, termasuk di Lebanon, Jordan dan sebagainya. Okey, selain menuju kepada poin yang sekarang ni, pada masa sekarang ni di mana UNRWA telah diharamkan oleh Knesset. Kita tengok UNRWA ni mendapat mandate daripada United Nations dan secara tidak langsung mereka yang di bawah UNRWA ni adalah dilindungi oleh mandate United Nations. Sekiranya UNRWA diharamkan untuk beroperasi di mana-mana wilayah Israel dan juga Palestin, orang-orang ini tidak lagi dikatakan di bawah perlindungan UN atau PBB dan tidak lagi mempunyai apa-apa kaitan dengan UN. Jadi di Gaza kita tengok kemungkinan besar Israel akan melancarkan serangan yang lebih hebat lagi ke atas sekolah-sekolah UNRWA ataupun fasiliti-fasiliti lain di UNRWA. Di West Bank ataupun di tanah-tanah jajahan Israel ni, kemungkinan mereka akan mengambil alih ataupun masuk ke dalam kem-kem pelarian di sana. Kita tengok, kita kena faham kem pelarian yang kita sebut ni, contohnya kalau siapa yang pernah pergi Lebanon ataupun Syria, Sabra, Shatila, Yarmouk, kem tu bukan lagi kem canvas. Kem tu dah berpuluh tahun, dah convert jadi rumah. Jadi mereka bina rumah, tanah tu diserahkan kepada UNRWA untuk UNRWA menguruskan mereka. Jadi mungkin dah ada 3 generasi tinggal di kem-kem ni. Jadi mereka sekarang ni dah ada bangunan di situ. Itulah yang kita sebut kem-kem pelarian ni. Tak macam even in fact di Gaza pun kita panggil beach camp di mana asalnya Al-Syahid Haniyah tinggal. Beach camp sendiri pun adalah dikira sebagai satu kampung. Tapi itu adalah salah satu daripada camp UNRWA. Di Gaza kita ada 1.7 juta orang pelarian yang dikatakan layak menerima services ataupun perkhidmatan dari UNRWA kerana mereka ini diklasifikasikan sebagai pelarian. Mereka ini adalah pelarian daripada tanah-tanah asal Palestin yang telah diambil alih oleh Israel. Jadi kebanyakan mereka pun juga berpindah ke Gaza. So daripada pandangan saya, ini antara usaha Israel selain daripada memburukkan UNRWA sebelum ini. Pertama sekali dia kemungkinan akan melakukan satu operasi besar-besaran ke atas fasiliti-fasiliti UNRWA di mana ramai orang berlindung. Kedua, apa yang dia cuba lakukan ni supaya dia tidak held accountable, sebab bagi dia itu bukan lagi di bawah UN. Dan macam mana Dr. Jufitri mention tadi, sekiranya Israel berterusan mengancam fasiliti-fasiliti di bawah PBB, kemungkinan besar ada negara yang boleh membawa resolusi untuk expulsion of Israel from the assembly.
Baik, berdasarkan kepada perbincangan kita setakat ini, kita faham apa yang sudah pun dimuktamad ataupun sudah pun diputuskan oleh Israel berkaitan dengan UNRWA. Kemudian apakah isu-isu yang kita berikan tumpuan di waktu ini, bukan saya soal posisi ataupun keberadaan UNRWA itu sendiri di Gaza untuk memastikan keselamatan rakyat Palestin, berkenaan dengan kemungkinan akan adanya serangan lebih besar kepada wilayah Palestin, dan juga berkenaan dengan bantuan kemanusiaan itu sendiri yang ketika ini semakin tercekik dan tidak boleh bawa masuk ke dalam Gaza. Saya nak kembali kepada Dr. Zulfitri, memahami senario ini dan juga nak dikaitkan dengan kedudukan ataupun perkara yang boleh dilakukan oleh PBB adalah expulsion of State of Israel daripada menjadi permanent member dalam General Assembly PBB itu sendiri, dan kita juga mengambil kira bahawa sikap Amerika Syarikat yang ketika ini nampaknya sudah lagi tidak selari dengan kehendak Israel, dan juga pendirian United Kingdom yang juga bimbang dengan apa yang berlaku di Gaza. Rusia dan China konsisten dalam hal Palestin ketika ini. So kurang kira ada 4 kuasa besar yang memihak kepada Palestin. Kalau kita boleh buat sinopsis sedemikian. Jadi kalau itulah situasinya, apakah perancangan kita ke hadapan ini? Adakah keutamaan adalah untuk memastikan Israel terkeluar daripada PBB, atau untuk pastikan bahawa UNRWA boleh terus beroperasi, ataupun penangkapan langsung Benjamin Netanyahu susulan daripada warrant yang sudah pun lama dikeluarkan di peringkat ICC? Ya, kita melihat bukan sahaja negara-negara besar sebagai Amerika dan yang sebahagian disebutkan oleh Sir Irfan sebenarnya tadi, kita melihat the latest one ni, Perancis pun kita melihat telah memasuki senarai antara negara yang sudah menghentikan sebarang bentuk bantuan, especially senjata kepada Israel. Bahkan mereka bersedia untuk memberikan bantuan dan sokongan kepada apabila Israel telah menyerang. Kita melihat menyerang UNIFIL di selatan Lebanon, dan juga kita melihat even Brigade Sassari Itali pun telah diserang di selatan Lebanon. Kita melihat keutamaan kita pada ketika ini adalah untuk menghentikan genosid ini, yang mana puluhan bulan yang kita perjuangkan sebelum ini adalah untuk menghentikan. Bahkan kita dilaporkan bahawa Syekh Hassan Nasrallah sebelum ini pun sudah ada persetujuan untuk melakukan genjatan senjata, tetapi kita melihat di sebalik sebenarnya mengapa genosid ataupun perang ini terus berlaku adalah untuk survival Benjamin Netanyahu. Itu memang jelas. Kalau sekiranya perkara ni, genosid ni dihentikan, perang ini dihentikan, saya suka lebih guna genosid sebab ia melibatkan pembunuhan satu bangsa tanpa belas kasihan. So, tentu di sebaliknya adalah soal survival dari sudut Benjamin Netanyahu. Kalau perang ini ataupun genosid ini telah dihentikan, maka sudah tentu Benjamin Netanyahu akan diheret ke muka pengadilan. Jadi bagi saya keutamaan pada ketika ini, dan saya membaca beberapa statement daripada NGO khususnya MAPIM dan juga Global Peace pun sangat bersetuju supaya tindakan yang paling utama ketika ini adalah untuk memastikan gerakan mendesak. So tentu kita perlu memberikan amaran ataupun memberikan peringatan kepada Antonio Guterres bahawa apa yang berlaku sekarang ini bukan sahaja Amerika, bukan sahaja negara-negara barat mempunyai saham terhadap pembunuhan beramai-ramai ini, tetapi juga pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Walaupun saya melihat Antonio Guterres kelihatan memang pro kepada, seolah-olah melihat pro kepada perjuangan rakyat Palestin, tapi sudah tentu bila berada di kedudukan itu tidak mudah. Jadi sudah tentu keutamaan kita pada ketika ini adalah untuk memastikan Israel ini, kalau mengikut charter artikel 6 daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dengan mengambil kira pelbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel. Sebagai contoh, mereka telah menafikan beberapa resolusi UNGA, kemudian UNSC Security Council, UNRWA sendiri, ICRC, ICJ, dan pelbagai lagi lah. Dan sudah tentu jelas menunjukkan bahawa prioriti kita pada ketika ini adalah untuk mendesak supaya Israel ni dinyah keluarkan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kerana mereka tidak layak untuk menjadi ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu apabila mereka sendiri tidak menghormati. Dan sudah tentu masyarakat antarabangsa sudah maklum bahawa Israel ini secara berterusan tidak menghormati, bahkan hanya seolah-olah hanya mereka saja yang layak untuk hidup sebagai seorang manusia. Bahkan kita melihat mereka telah melakukan expansion
di utara Gaza untuk memulakan penempatan baru untuk penduduk-penduduk Yahudi. Ini memang jelas. Jadi bagi saya jelas bahawa keutamaan kita pada ketika ini sudah tentu menghentikan genosid, dan yang keduanya mengambil kira sebagai contoh mungkin kita boleh Malaysia boleh menyertai usaha yang dilakukan oleh South Africa yang telah memulakan semula untuk memastikan Israel ni digelar sebagai orang yang negara yang committed kepada genocide. Dr. Ahmad Faizal, bagaimana tadi kalau boleh saya kaitkan dengan apa yang Dr. sebut di awal tadi dalam berkenaan dengan naratif yang Israel ingin gunakan untuk memastikan sokongan itu terus kepada negara haram tersebut. Meskipun antara lain disebut oleh Ketua Pesuruhjaya UNRWA sendiri, Philip Lazarini, dalam kenyataan di Instagram menyatakan bahawa failing to push back these bills yang diluluskan oleh Knesset itu akan melemahkan, will weaken our common multilateral mechanism established after the World War II. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu sendiri dibuat dan ditubuhkan sebagai salah satu usaha untuk memastikan bahawa tidak akan berlaku lagi Holocaust yang berlaku sebelum ini, tetapi kita menyaksikan Holocaust sekali lagi berlaku di Gaza, dan itu digunakan oleh Israel untuk memastikan bahawa dia boleh bermaharajalela dan melakukan apa sahaja. Dalam hal itu apa komen Doktor? Ya, inilah masalah dunia sebenarnya. Sebenarnya lah masalahnya ialah penyalahgunaan naratif Holocaust itu telah berjaya digebeling oleh pihak Zionis, bukan saja di Israel tapi juga di merata dunia, terutama of course di negara-negara yang mereka tahu adalah kunci kuasa, negara-negara yang mempunyai kuasa untuk memastikan kelangsungan mereka. Jadi ini yang jadi masalah sebenarnya lah, the underlying narrative itu, dan mereka tahu even sekarang ini mereka hanya perlu, seperti saya sebut tadi, mengekalkan sokongan di kalangan segelintir mereka yang berkuasa dan mereka yang berpendapat ataupun opinionated, ya, terutama sekali di Amerika Syarikat, di mana kunci kuasa itu besar, ya, berbanding dengan negara-negara lain. Mereka tidak, dengan adanya sokongan daripada golongan yang telah dipengaruhi dan indoctrinated even, ya, telah menerima doktrin ini bulat-bulat bahawa Israel sebenarnya berdepan dengan existential threat, ya, sekiranya rakyat Palestin diberikan hak yang sama. So naratif ini cuba dibuat oleh Israel, dan walaupun sebahagian besar negara dan juga sebahagian besar rakyat negara barat sekalipun, terutama termasuk di Amerika dan di UK dan di Perancis, tidak bersetuju, tapi selagi mana naratif itu menjadi naratif yang dominan di kalangan mereka yang berkuasa atau mereka yang ingin mengekalkan kuasa, contohnya seperti yang kita tahu sekarang ini musim pilihan raya di Amerika Syarikat, bukan sahaja pilihan raya presiden, tapi juga pada masa yang sama pilihan raya untuk setengah-setengah kursi Senat dan Kongres sekali. Jadi di sinilah naratif itu berjaya digebelingkan. Tapi saya rasa kita lihat di seluruh dunia, termasuk seperti mana disebut oleh Zulfitri dan juga Jismi tadi, tokoh-tokoh dan juga negara-negara sekutu Amerika, United Kingdom, Sir Keir Starmer, Perdana Menteri Perancis Emmanuel Macron, Presiden Perancis, semuanya telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sudah menampakkan bahawa mereka tidak lagi menerima naratif bahawa mesti hanya ada satu solusi sahaja, ya, dan tidak boleh ada hak untuk rakyat Palestin. Mereka sudah tidak boleh terima ini lagi. Dan sebenarnya naratif Amerika pun yang secara rasminya tetap, ya, secara rasmi di hujung setiap press conference ataupun sidang media, sama ada wakil White House ataupun wakil State Department atau Defense Department, akan menyatakan bahawa Amerika committed
kepada the two state solution, ya, dan hak rakyat Palestin untuk hidup dengan aman, ya, bersebelahan dengan Israel. Tetapi secara rasmi, tapi secara praktis je, tindakan mereka itu sangat dipengaruhi oleh naratif Zionis tadi. Now, kesannya ialah cuma dia ada blowback sedikit sekarang, dan saya rasa di sinilah aktor ataupun mereka yang terlibat dalam bidang kemanusiaan boleh memainkan peranan yang sangat efektif dari segi bukan hanya memberikan bantuan, terus cuba memberikan bantuan, tapi juga advokasi, ya, terhadap betapa salahnya undang-undang mengharamkan UNRWA di Palestin oleh Israel di Knesset ini. Sebabnya ialah UNRWA seperti mana yang kita semua telah sebutkan tadi, bukan hanya menyediakan sekolah, bukan hanya menyediakan klinik-klinik kesihatan awam. Mereka juga memberi bantuan makanan dan kelangsungan hidup, ya, kepada pelarian Palestin dan keturunan mereka yang sekarang sudah berjuta ramainya, ya. UNRWA juga memainkan peranan yang penting memudah cara semua bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui semua agensi, termasuk agensi-agensi bangsa-bangsa bersatu lain yang besar seperti UNICEF untuk kanak-kanak, untuk pengairan dan sanitasi, seperti WHO untuk kesihatan, ya. Contohnya ialah pemberian vaksin baru-baru ini untuk polio. Mustahil WHO dan NGO yang antarabangsa yang ada sedikit di dalam Palestin sekarang, ya, tidak banyak, dapat melaksanakan program vaksinasi ini dengan jayanya tanpa kaki tangan UNRWA. Yang mana kaki tangan UNRWA yang berjumlah beribu orang lah yang telah menyampaikan kebanyakan daripada vaksinasi ini. Walaupun kaki tangan Palestin, Mercy Malaysia misalnya juga ada terlibat, tapi sedikit saja bilangannya. Kalau nak harapkan pada NGO saja memanglah tak sampai, ya. Dan begitu juga dengan seperti mana saudara Zulfitri sebut tadi, dari segi makanan, ya. Sebab kebanyakan NGO juga tidak mempunyai akses yang baik. Kebanyakan NGO baik daripada barat maupun daripada negara timur seperti Malaysia, Indonesia, hanya mempunyai akses ataupun kebolehmasukan yang limited, ya, dan kebanyakannya bergantung pada staf-staf lokal sahaja sekarang ini, sebab tidak dibenarkan pekerja bantuan kemanusiaan masuk dengan ramai, dan bantuan sendiri contohnya ke utara Gaza disekat, ya, disekat sekarang ini ke Jabalia, Beit Hanun dan Beit Lahia. Jadi peranan UNRWA itu sangat penting, dan di sinilah advokasi kemanusiaan itu berkait rapat dengan kelangsungan hidup individu serta masyarakat Palestin. Dan inilah yang kita kena suarakan dengan kuat, bahawa tuduhan Israel yang tak masuk akal itu, ya, yang mana kalau macam tu, kalau ikut standard yang telah digunakan oleh pihak Zionis Israel ini, bukan hanya UNRWA, semua jenis organisasi di seluruh dunia ini, kalau ada je kaki tangan Astro misalnya yang didakwa atas jenayah tertentu, tutuplah Astro, ya, begitu. Jadi mana ada tidak ada masuk akal langsung. Jadi kita tahu bahawa ini adalah perancangan jahat dan sinis oleh Zionis disebabkan oleh agenda mereka yang kita semua telah sebutkan tadi, agenda di sebalik batu itu, ya, yang lebih besar, iaitu menidakkan hak rakyat Palestin untuk kembali, dan juga hak rakyat Palestin untuk dilindungi seperti mana saudara Jismi sebut tadi. Tapi di sinilah saya ingin tekankan tadi, di sini juga rakyat Malaysia serta negara yang lebih kecil seperti Malaysia boleh memainkan peranan, sebab kita boleh tonjolkan masalah kemanusiaan itu sebagai masalah bersama, dan seperti mana Zulfitri sebut tadi, ya, ini boleh beri tekanan kepada badan-badan multilateral antarabangsa seperti pihak bangsa-bangsa bersatu di Ibu Pejabat, dan juga lain-lain organisasi antarabangsa seperti Pergerakan Palang Merah dan sebagainya, untuk terus memberi tekanan kepada Israel untuk tidak menyahkan UNRWA dan juga tidak menidakkan hak rakyat Palestin. Ya, pada awal tahun ini naratif Israel ialah
bangunannya ada seorang Hamas, maka seluruh bangunan itu harus dihancurkan. Sekarang ini satu pertubuhan yang ada sedikit kaitan untuk membantu Palestin, seluruh pertubuhan itu harus ditutup dan diharamkan. Tapi Doktor, mungkin sedikit lagi, Doktor. Menarik apabila Doktor sebut bahawa ketika ini hatta di Amerika Syarikat sendiri pun keputusan itu masih lagi terpengaruh dengan satu mod rasmi berbanding walaupun ada sedikit bangkangan dan juga bantahan di kalangan khalayak. Tapi tidakkah itu satu perkara yang baik, Doktor? Kerana sebenarnya Datuk sebutkan tadi Perancis, United Kingdom, Amerika Syarikat, ini semua kawasan-kawasan besar dan permanent members dalam UNSC. Kemudiannya dalam laporan Guardian menyatakan bahawa sekiranya bil ataupun undang-undang untuk mengharamkan UNRWA ini diluluskan dalam masa 90 hari akan datang, ia akan menjejaskan bantuan kemanusiaan Amerika Syarikat ke Gaza, yang mana secara tidak langsung akan menghentikan sebarang bentuk bantuan kewangan kepada Israel untuk tujuan persenjataan. Tidakkah itu berita baik untuk kita? Berita baik secara rasmi dan berita baik secara sepatutnya ianya berlaku. Sebenarnya memang dah sepatutnya sekiranya ikut peraturan yang Amerika sendiri buat untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain saja, untuk Amerika sendiri, untuk memastikan Amerika remains true to its ideals, untuk demokrasi, untuk freedom dan sebagainya seperti yang diwar-warkan. Memang sudah lama ada misalnya peraturan untuk senjata misalnya. Sekiranya didapati negara yang menerima senjata daripada Amerika menggunakan senjata itu dan dengan cara yang melanggar international humanitarian law dan undang-undang antarabangsa, ianya boleh diambil tindakan. Memang dah sebelum ni memang jelas. Yang masalahnya ialah kita lihat tekanan politik dalaman di dalam Amerika itu, dan di sinilah yang kita sebut dari naratif tadi. Secara rasmi memang betul seperti yang Saudara Irfan sebut, memang betul. So sebelum ini pun seminggu dua lepas telah keluar satu surat yang telah ditandatangani bersama oleh Anthony Blinken dan Lloyd Austin. So kedua-dua setiausaha negara dan setiausaha pertahanan Amerika, orang nombor 3 dan nombor 4 dalam struktur kuasa hierarki Amerika di dalam kerajaan, di dalam pentadbiran, telah menghantar surat kepada kerajaan Israel bahawa dalam 30 hari daripada surat itu, sekiranya tidak berlaku perubahan dalam akses bantuan kemanusiaan ke utara Gaza. Ini dah dekat 2 minggu dah ni surat tu. Bahawasanya ia akan menjejaskan, seperti mana Saudara Irfan sebut tu, itulah yang dalam surat tu, akan menjejaskan kedudukan hubungan antara Amerika dan Israel, dan bantuan, dan mungkin menjejaskan bantuan Amerika secara militeri dan juga keuangan kepada Israel. Jelas ada. Tapi dengan jelas juga kita lihat, adakah kita lihat Israel panik ataupun hantar duta ke Washington, duta khas ke untuk bincang balik tentang surat ini, untuk merayu ke? Tak ada pun. Sebab apa? Mereka tahu. Mereka tahu akhirnya yang nak buat keputusan tu adalah siapa-siapa yang duduk di Oval Office di White House, dan keputusan akhir tu. Dan orang itu, siapa-siapa orang itu, akan mungkin terpaksa mengambil kira tekanan politik dalaman yang dia akan hadapi. Jadi mereka masih yakin, setakat ini Israel masih yakin bahawa surat daripada Anthony Blinken dan Lloyd Austin ini pun, walaupun mereka merupakan setiausaha negara dan setiausaha pertahanan Amerika, dua orang yang sangat berkuasa kalau nak kira kan dalam pentadbiran Amerika Syarikat, mereka tak hirau pun. Jadi dalam nada yang sama, unfortunately Irfan, malangnya kita terpaksa tunggu dan lihat dinamik dan juga apa yang akan berlaku dalam struktur kuasa Amerika selepas keputusan pilihan raya minggu depan, dan walaupun saya ingin memberikan sedikit caution lah, mana-mana pihak yang menang presiden pun, mana-mana pihak yang menang Kongres ataupun Senate pun, naratif yang tadi di belakang tabir itu tetap ada, naratif Zionis dan kelangsungan Israel itu tetap ada. Dan kita tak boleh nak mengharapkan sesuatu perubahan yang drastik, yang magis, yang secara tiba-tiba berlaku. Cuma kita harap
Itu yang saya sebut tadi. Tekanan dari segi kemanusiaan di utara Gaza misalnya, yang mana di barat sendiri sudah keluar di macam-macam media, media arus perdana, media sosial, media internet, bahawa apa yang berlaku di utara Gaza sekarang terutamanya merupakan tidak lain dan tidak bukan ialah penghapusan etnik dan cubaan untuk mengosongkan utara Gaza walaupun dinafikan oleh Israel, dan ini mungkin akan trigger tindakan balas yang terpaksa diambil mungkin oleh Amerika Syarikat yang akan membawa satu perubahan yang lebih baik. Tapi itu harapan kita. Tapi adakah ianya akan berlaku secara otomatis? So jawapan saya pada Irfan ialah tidak, atas sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Baik, saya fikir untuk bahagian pertama perbincangan kita jelas bahawa kita mengecam tindakan yang dibuat oleh Parlimen Israel berkenaan keputusan terhadap UNRWA dan juga keperluan kita untuk pastikan genosid itu dihentikan dan untuk memastikan bahawa jenayah peperangan ini juga tidak berlanjutan. Dan saya nak beralih kepada bahagian yang juga sangat penting apabila kita menyentuh berkenaan dengan masa depan bantuan kemanusiaan. Encik Jismi, apa strategi kita ke hadapan? Sekiranya secara hipotetikal seperti mana Doktor sebutkan tadi, kita masih lagi hopeful tapi kita prepared for the worst. Sekiranya selepas 90 hari UNRWA tidak lagi boleh beroperasi di Palestin dan juga di kawasan wilayah tersebut, dari sudut strategi bantuan kemanusiaan, apa yang boleh kita jangkakan dan boleh kita rangkakan untuk pastikan bantuan itu sampai? Kerana setakat ini, setakat dilaporkan oleh Reuters, bantuan itu masuk setiap hari tetapi sekitar purata 10 ke 20 truk sahaja. Sedangkan diperlukan hingga 300-600 truk sehari untuk berikan bantuan kepada 2 juta rakyat di Gaza ini. So strategi kita, apakah ada ruang-ruang lain yang boleh kita lakukan untuk pastikan bantuan kemanusiaan ini sampai, Cik Ismail? Ya, Irfan. Kita tengok daripada asal dia, laluan tradisi untuk bantuan kemanusiaan yang sering digunakan oleh NGO-NGO ataupun lain-lain badan-badan kemanusiaan, sama ada di bawah PBB ataupun di bawah negara-negara lain, adalah melalui Mesir, melalui Rafah dan juga kemudiannya Karim Shalom. Secara sistematiknya Israel telah mengambil alih Rafah dan menutup laluan tersebut. Jadi dia mensyaratkan semua bantuan kemanusiaan haruslah melalui Karim Shalom, iaitu di dalam Israel dan kemudian masuk ke Gaza. Saya setuju dengan apa yang Ifan sebut tadi. Bantuan kemanusiaan hari ini dia menghampiri tahap tercekik, di mana kita ada banyak bantuan di luar untuk masuk melalui Rafah, tapi kemungkinan pada satu hari kurang daripada 20 truk. Itu bergantung kepada apa yang kami di lapangan panggil mood mereka yang menjaga sempadan lah. Kadang-kadang mungkin 2 truk, dan terhad kepada agensi-agensi di bawah PBB sahaja, seperti WFP, UNICEF, WHO dan UNRWA sendiri. Okay? NGO lain secara individually tak dapat lagi nak hantar bantuan kecuali melalui agensi-agensi yang di bawah PBB. Itu melalui Karim Shalom. Laluan seterusnya yang telah dikenal pasti pada ketika ini ialah melalui Jordan. Daripada Jordan dia turun ke Gaza. Ini adalah antara perjanjian yang dicapai oleh Israel dan juga Jordan, seperti mana Dr. dan Ahmad Faisal cakap tadi, berkenaan what is right on paper, kan? So dia semua sekarang meletakkan tanggungjawab, laluan adalah melalui Jordan, King Hussein Bridge yang kemudian masuk, ataupun dibeli di West Bank, dibeli di tebing barat dan dihantar ke Gaza. Itu adalah laluan-laluan alternatif pada hari ini. Kita belum dapat lagi apa-apa berita berkenaan dengan sekatan ataupun apa-apa limitation yang dikenakan, sebab ini bergantung pada Israel juga. Kalau kita melalui Jordan atau tebing barat, barang-barang ni harus melalui wilayah ataupun negara haram Israel sendiri. Jadi dia tertakluk kepada yang kita tengok sebelum-sebelum ni lah, lori-lori ditahan oleh aktivis-aktivis Zionis, barang-barang kemanusiaan dimusnahkan. Kemudian daripada segi penguatkuasaan pula akan menggunakan custom
untuk menyusahkan lagi pergerakan barangan masuk. Uh, dan yang penting sekarang, betul kita perlu hantar bantuan kemanusiaan. Tapi yang penting sekarang, saya setuju kita perlu perkuatkan advokasi, di mana kita harus pertama sekali memanggil untuk bantuan kemanusiaan segera dapat masuk tanpa had, daripada especially bantuan makanan dan juga keperluan kesihatan. Kedua, ceasefire segera. Dan pada masa yang sama, kita juga perlu membuat tekanan ke atas negara-negara yang membekal senjata ke Israel supaya arms embargo dilaksanakan ataupun menghadkan penghantaran persenjataan ke Israel. Kita tengok pada hari ini hampir setahun Israel seperti tak berhenti menghentam Gaza. Selain daripada itu, sekarang ni dia telah memasuki Lebanon dan juga menyerang Syria serta Iran. Jadi adakah benda ni akan berterusan? Bagaimana kita nak mengurangkan sikap agresif Israel ni adalah melalui menghadkan persenjataan dia. Itu satu. Balik kepada isu kemanusiaan, memang antara laluan alternatif yang telah dikenal pasti itulah melalui Jordan pada ketika ini. Dan kita harap negara-negara besar yang mana so-called dia declare the champion of human rights tengok benda ni dengan lebih serius dan memberi ruang dan laluan untuk bantuan kemanusiaan memasuki Gaza dengan segera. Ya, tapi kalau katakan WFP nak hantar bantuan selepas ni dalam keadaan UNRWA tidak lagi beroperasi di Gaza, tak boleh hantar lah, maknanya kan tak ada orang yang akan mengoperasikan pengagihan bantuan tersebut. Adakah benar pemahaman saya tu, Encik Izmi? Okey, kita memang setuju UNRWA dah beroperasi lama dengan network yang besar seperti dan juga mempunyai data-data berkenaan dengan pelarian. Namun demikian, macam doktor cakap tadi, ada NGO yang beroperasi di dalam Gaza, namun tak semua NGO dapat menggembeling tenaga sukarelawan dan juga apa-apa lain-lain resources untuk menjaga keseluruhan 2.3 juta orang di Gaza. Jadi memang kita memang mengharapkan data daripada UNRWA. Memang bila UNRWA disekat funding dia daripada beberapa negara, memang ada NGO ataupun negara-negara lain menghantar barangan in kind, itu menghantar barangan makanan selain daripada menghantar wang. Namun demikian kita mengharapkan data-data daripada UNRWA. Contohnya kalau Ifan punya soalan tadi, WFP hantar, kita bergantung pada berapa besar penghantaran dia. Kalau penghantaran itu kecil, okey. Tapi kalau besar, dia mengembelingkan tenaga, memang kita perlukan sokongan daripada UNRWA. Sebab di Gaza sendiri, UNRWA mempunyai 13,000 orang pekerja. Itu adalah organisasi kemanusiaan yang paling besar lah yang beroperasi di Gaza. Dan juga dia mempunyai data-data berkenaan pelarian, dia mempunyai sekolah-sekolah yang menjadi pelindungan pelarian-pelarian ketika ini adalah di bawah UNRWA, dan juga dia mempunyai network serta mandate untuk bergerak. So bila mandate untuk bergerak ni, dia sort of macam saya mention tadi, ia adalah satu pelindungan. Jadi kalau kereta atau kenderaan UNRWA diserang atau mana-mana kenderaan agensi di bawah UN diserang, secara tak langsungnya serangan itu adalah serangan ke atas UN sendiri. Jadi antara poin-poin yang boleh diletakkan di bawah expulsion of Israel itu daripada UN. So memang UNRWA diperlukan di lapangan. Itu kalau persoalan dia tadilah. Pun begitu untuk konteks dalam sidang media oleh Tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini, ada wartawan Al Jazeera, saya tanya kepada wakil daripada UNRWA, mengatakan bahawa adakah dalam media brief kali ini tak disebut langsung berkenaan dengan kematian
petugas UNRWA kerana kematian itu menjadi salah satu yang terlalu biasa sehingga tak sempat nak masuk dia pada poin paling bawah sekali, dan itulah realiti yang berlaku ketika ini di Gaza. Kematian di kalangan pekerja-pekerja UNRWA itu, bantuan agensi ini terlalu kerap berlaku sehingga, dan banyak lagi perkara-perkara yang berlaku menyebabkan perkara itu menjadi perkara yang ketika ini jadi footnote dan bukan lagi jadi perkara yang main note. Tapi saya nak masih lagi berkenaan dengan strategi bantuan kemanusiaan ini. Dr. Zulkifli, dari sudut GPM sendiri, apakah kita ada perancangan tersendiri atau strategi tersendiri untuk pastikan bantuan sampai ke Gaza? Ya, sebagaimana yang disebut oleh dua panel tadi, kita lihat UNRWA ini merupakan badan koordinasi. Sebab itu bila badan koordinasi ini, Antonio Guterres pun sebut there is no alternative after UNRWA. Maknanya itulah badan yang diiktiraf oleh United Nations yang mempunyai immunities, keistimewaan, privilege dan immunities yang disebutkan Antonio Guterres untuk melaksanakan mandat menghantar bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesihatan, termasuk portfolio yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi. Dan kita melihat bahawa Antonio Guterres sebut juga bahawa ini merupakan satu obligation under charter. Maknanya kau nak berperang ke, nak genocide ke, tapi hak ini mesti ditegakkan. Dan kemudian Antonio Guterres menyebutkan bahawa national legislation cannot alter those obligation. Ya, sepatutnya dia mandat ini adalah beyond dan national legislation sebab ini berkaitan dengan kemanusiaan. Dan kita lihat bahawa UNRWA, kalau kita nak banding cari alternatif lain, Saudara Jismi pun telah sahkan tadi bahawa agak sukar, dan kita melihat sebab UNRWA ni dia akan memastikan soal keselamatan, kemudian laluan, walaupun keselamatan pun dah diberikan immunities pun, itu pun 200 yang terbunuh. Bayangkan kalau aktivis biasa ni sudah tentu tidak ada perlindungan lah at all, melainkan memang aktivis-aktivis ni memang jiwanya adalah pejuang. Kemudian kawalan laluan sempadan, Saudara Jismi pun telah sahkan tadi, kalau yang bukan UN bukannya mudah, mungkin boleh masuk tapi tak banyak. Kemudian risiko ancaman bersenjata. Dan juga tentu yang terakhir sekali, kita akan kekurangan pusat logistik lah. UNRWA ni dia dah establish 1949, beroperasi 1950. Jadi perkara-perkara ini akan menyukarkan. Jadi memang kalau kita nak mengeluh tu sudah tentulah, tapi kita kena mesti mengusahakan sedaya mampu, istilah mastata' tu yang selalu disebut oleh Perdana Menteri kita, bahawa apa saja kita buat pun kita mesti buat sebaik mungkin, kerana Tuhan tak akan tanya adakah semua dapat, tapi apa usaha terkini yang kita kena buat. Selain daripada bantuan kemanusiaan, kita teruskan melalui OPESAN yang diketuai oleh Saudara Jismi dan lebih kurang 60 NGO yang lain. Kita akan usaha sebaik mungkin. Yang keduanya adalah advokasi lah. Advokasi ni kalau dalam krisis mana-mana pun, bantuan kemanusiaan short term, advokasi ni long term untuk menghentikan perang. Jadi advokasi ni kita akan teruskan. Sebelum ni pun saya dah sebut bahawa kita perlu ada hubungan secara langsung dengan Republic of Ireland, kemudian mungkin dengan Perancis pun kita kena ucap tahniah kepada embassy mereka atas kesungguhan Macron untuk menghentikan genocide ini. Jadi perkara-perkara ini kita mesti teruskan, dan kita kena pastikan bahawa sebenarnya di sebalik kedukaan dan kesengsaraan ini, sebenarnya saya ingat Israel lebih tertekan. Cuma it is matter of time. Kita kena terus hantarkan bantuan kemanusiaan melalui saluran yang kita ada, OPESAN, dan kemudian yang keduanya advokasi kita mesti teruskan, dan kita kena berikan, kita mesti ada optimistic thinking satu lagi, bahawa Israel takkan lama dah. Mereka pun tertekan sebenarnya. Cuma nampaknya macam seolah steady. Tapi kita nak bagi semangat kepada pejuang-pejuang kita ni supaya teruskan usaha mendesak, gunakan apa cara saja, termasuk rakyat Malaysia yang ada kemahiran menggunakan media sosial, teruskan desakan itu. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita, dan seperti mana Dr. nyatakan tadi, kita ketika ini dalam proses wait and see, kerana masa 90 hari sebelum rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Israel itu berkuat kuasa untuk mengharamkan UNRWA di Palestin dan juga melabelkan UNRWA sebagai pertubuhan pengganas. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Faisal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy Malaysia, Dr. Zulkifli Johar, Pengerusi Global Peace Mission GPM Malaysia, dan Haji Jismi Johari, Presiden Malaysian Humanitarian Aid and Relief MAHA yang juga mengetuai OPESAN. Dan kita harapkan sekiranya ada lagi bantuan disampaikan dapat kita teruskan dengan momentum yang berkekalan, tetapi pada masa yang sama kita mengharapkan supaya sempadan untuk membawa masuk bantuan-bantuan ini juga sampai kepada rakyat dan saudara kita di Palestin, khususnya di Gaza. Sekian saja kupasan untuk dialog di waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.